Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mula kenal Anwar Ibrahim pada tahun 1963, iaitu 60 tahun dulu. Tapi saya tak follow perjuangan Anwar hingga 15 tahun kemudian, tahun 78. Apabila Anwar datang ke Terengganu, di mana saya ada semasa itu, dan dia berucap di ceramah PAS. Yang ceramah ni di Losong. Saya pergi Losong di Terengganu tu, dan Anwar berucap, Anwar berceramah di event PAS, dan saya tertarik dengan dia punya ceramah, dengan dia punya speech. Sebab Anwar ni pandai cakap. So maknanya kalau dengar dia cakap tu memang tertarik. Tapi 15 tahun selepas saya kenal dia, tahun 78, barulah saya boleh dianggap sebagai pengikut atau penyokong Anwar Ibrahim. Dan ini kerana dia bercakap semasa itu tentang Islam, perjuangan Islam, dan banyaklah Anwar mengutuk kerajaan, membangkitkan isu-isu pembaharuan, perkara yang perlu diubah dan ditukar di dalam Malaysia ni, kalau Malaysia nak selamat untuk masa hadapan. So I became at that time a supporter lah. So saya pun tahun 78 tersebut tu, saya pun mula tertarik dengan perjuangan PAS. Tapi yang sebenar masa tu saya pun tak puasa, saya tak semayang, saya minum bir dan macam-macam lah. Hidup saya ni boleh katakan cara hidup Melayu liberal, Malay liberal atau liberal Muslim, jenis manusia yang memang DAP suka. DAP tak suka ni orang semayang, orang puasa, orang pergi haji. Itu dipanggil Taliban. Kalau kita tak pergi haji, tak semayang, tak puasa, dan kita minum arak, makan babi misalnya, DAP kata itu Melayu bagus, itu Melayu liberal. Anyway, saya besar di Bangsa. Sebelum saya pergi Terengganu tu, saya dibesarkan di Republic of Bangsa, Jalan Riung tu. Dan maknanya I'm one of the Bangsa bubble lah. Dan my lifestyle is of course lah Saturday night party, having drinking sessions. Raya pun kita celebrate raya. Kita tak puasa, tapi kita celebrate raya dengan beer lah. So that was me until makna saya jumpa Anwar, dan saya mula berdamping dengan PAS, dan saya mula memahami perjuangan Islam, dan apa perlu kita buat, dan sebab apa perjuangan Islam ni penting. Untuk pergi syurga ke? Bukan. Sebab perjuangan Islam ni boleh membentuk satu masyarakat murni, masyarakat madani. Masyarakat madani hari ni baru dia duk cerita 2023. Kita orang semasa tu tahun 70-an, sebelum maknanya Mahathir jadi Perdana Menteri, semasa tu Hussein On, Perdana Menteri. So kita orang sudah sudah maknanya memahami perjuangan masyarakat madani dan menghayati masyarakat madani, dan tertarik dengan politik PAS, iaitu juga politik Anwar Ibrahim semasa tu, sebab Anwar Ibrahim pun duk tinggi atas PAS. Dan our perjuangan is untuk menubuhkan bukan Taliban state, bukan kita nak adakan hukum hudud supaya boleh potong tangan lah, pancung kepala lah, tak ada. It's nothing about cutting hands, cutting heads, cutting cocks, atau apa benda sekalipun. Kita punya perjuangan is masyarakat madani, a civil society ataupun civilized society, caring society, compassionate society. Ini perjuangan masyarakat madani kita, di mana anjing dengan kucing pun ada tempat di dunia ini. Even cats and dogs have a place under the sun. And kita tidak menzalimi binatang. Tak usah kata manusia, lebih lagi lah manusia.
So that was, yelah, tapi semasa tu saya umur 20-an. So umur 20-an ni, macam ramai rakyat Malaysia umur 20-an ni, very idealistic and tidak realistic, tidak pragmatic. But that's the apa ni, boleh dikatakan the novelty of being young lah. Kita, bila kita muda ni, kita dibenarkan memikir benda-benda yang tidak realistik. That's, as I say lah, youth is wasted on the young. Anyway, saya mulalah boleh dikatakan berhijrah. Orang Islam kata hijrah. Saya mula berhijrah dari cara hidup fasik kepada cara hidup Islam. Dan tak lama selepas tu saya pun pergi haji, pergi Mekah buat haji dan sebagainya. So the point is, Anwar was my beacon, guiding light kalau nak katalah, semasa tu, tahun 70-an. Dan walaupun 15 tahun selepas saya kenal Anwar, barulah saya menghayati perjuangan Anwar. Tapi akhirnya saya rasa saya boleh sehala, satu hala tuju dengan Anwar. So Anwar memang cita-citanya bukan saja nak jadi pemimpin kepada orang Islam atau pemimpin kepada orang Melayu, tapi pemimpin kepada seluruh Malaysia. Bermaknanya dia kena jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan oleh kerana dia nak jadi Perdana Menteri Malaysia, matlamat dia, hasrat dia, cita-cita dia, dia punya dream ialah nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Maka kerana itulah dia tidak mengambil alih sebagai Presiden PAS, tapi dia masuk UMNO supaya dia boleh ambil alih sebagai Presiden UMNO. Because the route to Putrajaya, in those days Sri Perdana lah, the route to Sri Perdana ataupun sekarang ni Putrajaya ialah melalui UMNO. Tak melalui UMNO, you tak boleh jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan nak jadi Perdana Menteri Malaysia, you kena dapat sokongan dari semua kaum. Suku kaum Sabah dan Sarawak, kaum India, kaum Cina. Ringkas cerita, kalau setakat sokongan Melayu Islam sahaja, you tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak cukup kuota you, tak cukup majority you. Dan mungkin sebagai minority Prime Minister pun susah kalau you tidak dapat sokongan dari orang bukan PAS, orang bukan UMNO, orang bukan Melayu atau bukan Islam. That is the route. So dari segi tu Anwar bijak. He knows which route to take to reach Putrajaya. And he knows there is a certain route sahaja yang boleh memberi you kuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia. So tahun 81 bila Mahathir ambil alih sebagai Perdana Menteri, Anwar tahu dia kena tenggek Mahathir. He has to ride on Mahathir's coattails. Maknanya kalau Anwar tak tenggek Mahathir, susah nak jadi Perdana Menteri. So first he must be Mahathir's left hand man, right hand man ke backside man, tak kisahlah. Tapi itu kena berlaku dulu dan kemudian barulah dia boleh ambil alih dari Mahathir. Semasa berlaku kekecohan di antara tim A, tim B, ini tahun 87, semasa berlaku juga operasi Lalang dan perpecahan dalam UMNO tahun 87. Kebanyakan dari kita orang, ini Tengku Razali pun tahu, ramai dari kita orang nak sokong tim B, iaitu Tengku Razali Hamzah dan Musa Hitam. Kita tak maulah tim A. Tim A ni Dr. Mahathir dan Tun Ghaffar Baber. Logik kita ni, kalau Tengku Razali jadi Perdana Menteri, ambil alih dari Mahathir, dan dengan Musa Hitam sebagai timbalan Perdana Menteri, masa depan Malaysia ni lagi cerah. With the Prime Minister like Tengku Razali and the Deputy Prime Minister like Musa Hitam, the future of the country is good.
Kalau kita Mahathir sebagai Perdana Menteri yang banyak buat rosak, lepas tu ini Tun Ghaffar Baber sebagai timbalan Perdana Menteri. Ghaffar Baber ni orang yang tidak ada warisan. Tidak ada wawasan. Dan kalau orang tidak ada wawasan, has got no vision, macam mana nak bawa Malaysia ni ke hadapan? Lagipun, Ghaffar ni tua sikit dalam setahun ke berapa bulan dari Mahathir. So, kita ada dua-dua old cocks. So, kalau Mahathir berlaku sesuatu lah, dan Ghaffar ambil alih, what's going to happen to the country? Dia dah lah belajar sampai darjah 6 saja. He has got no academic credentials, academic qualification. Cara cakap pun, bila kita cerita tentang vision ataupun wawasan, dia kata semua orang ada wawasan. Cuma kalau orang mati saja tak ada wawasan. Dia tak ada wawasan. Dia dah mati, mana ada wawasan. Selagi kita hidup, kita ada wawasan. He don't even understand the meaning of wawasan. Apa dia vision ni, dia tak faham. So, bagi kita lah, Team A, Team B, baik kita sokong Team B, Tengku Razali dan Musa Hitam. Then the future of the country is guaranteed. Anwar tak mau. Anwar bagi tahu, you kena sokong Mahathir dan Ghaffar. Dia kata, tapi banyak dari kita ni sokong, and kita punya link man lah semasa tu Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, Presiden Putra. Parti Putra ni yang Dr. Mahathir baru join, tak lama baru ni kan. Mahathir is now a member of Putra. Dan parti tu parti yang ditubuhkan oleh Ibrahim Ali. So Ibrahim Ali dulu orang kuat Tengku Razali, dan kita sudah boleh dikatakan kita sokong lah geng-geng Kelantan kan. Ibrahim Ali, Tengku Razali, yang ramai di Terengganu pun anak raja. Yang sebenar Tengku Razali disokong oleh Istana Kelantan, Istana Terengganu dan Istana Pahang. 3 istana di pantai timur tu, Terengganu, Kelantan and Pahang, sokong Tengku Razali. Bukan sultan lah, tapi adik-beradik sultan, sepupu sultan dan sebagainya, pak saudara sultan, semua sokong Tengku Razali. So ialah saya ni duduk Terengganu, dan saya ni boleh dianggap rapatlah dengan istana, sebab semasa tu Tengku Ampuan Terengganu is my mak sepupu. Walaupun saya Selangor, tapi Tengku Ampuan tu sister Sultan Selangor. Sister Sultan Selangor was Tengku Ampuan Terengganu. Jadi saya boleh dikatakan ada link dengan Selangor dan Terengganu jugalah istana. So anyway, kita orang memang sokong Tengku Razali, tapi Anwar tak bagi. Anwar kata, kalaulah awak sokong Tengku Razali, kalau Tengku Razali menang, Musa Hitam menang, dan saya menang sebagai naib Presiden UMNO, saya akan letak jawatan. So Anwar ni, dia bertanding untuk naib Presiden UMNO, Vice President. Dan semasa tu dia Ketua Pemuda UMNO. Najib Razak was timbalan. So Anwar serah jawatan Pemuda UMNO kepada Najib dengan syarat pemuda kena sokong Team A. Itu syarat dia. Pemuda must support Team A, iaitu Mahathir. Anwar akan letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO dan serah maknanya tanpa tanding. Najib ambil alih macam tu, tak perlu bertanding untuk menjadi Ketua Pemuda UMNO. Anwar sanggup maknanya serah, dan dia akan tentukan tidak ada orang akan challenge, akan cabar Anwar Najib untuk jawatan Pemuda UMNO. Anwar pula bertanding naib Presiden UMNO, dan Anwar dah beritahu kita orang semua. Kita jumpa dekat rumah dia, Anwar kata, kalau korang support Team B, kalau Tengku Razali menang, kalau Musa menang, dan saya juga menang sebagai naib Presiden, saya akan letak jawatan. Sebab Anwar cakap macam tu, sebab kita orang ni, ini boleh confirm ni, Datuk Kamaruddin Jaafar, dia yang terlibat dengan benda ni. Saya ada di situ, tapi
ketua kita masa tu Kamaruddin Jaafar lah. So Kamaruddin Jaafar sudah buat deal. Kamaruddin Jaafar ni dari Tumpat, Kelantan. Kamaruddin Jaafar ni close dengan Azmi Ali. Azmi Ali ni brother Ibrahim Ali. Dan kita jumpa, saya pergi Kota Baru bersama dengan Kamaruddin Jaafar, jumpa Azmi, dan kita dah buat deal dah, iaitu Tim B akan sokong Anwar untuk naik presiden kalau kita sokong Tengku Razali dan Musa untuk presiden dan timbalan presiden. So we support Tengku Razali and Musa, presiden, timbalan presiden. Mereka akan support Anwar untuk naik presiden. Anwar kata no deal. Kalau korang buat deal tu, kalau dia orang menang, tim B menang presiden, timbalan presiden, dan saya menang naib, saya akan letak jawatan. So we say, oh shit. Tu Kamaruddin Jaafar kata, alamak, dah macam mana ni? So mau tak mau kita kena support Mahathir dan Jaafar. Sebab Anwar tidak akan duduk sebagai naib presiden sekira presidennya Tengku Razali, timbalan presidennya Musa Hitam. So that was how the team A menang, walaupun dia orang kata yang sebenar menang secara tipu. Kalau tak tipu, team B menang tu, Tengku Razali, Musa menang. So anyway, that was the reason. So kita tidak faham until Anwar cakap, sekira Musa is timbalan presiden, Tengku Razali is presiden, they are too strong. Susah kita nak gulingkan dia. Sampai masa nanti kita nak ambil alih, diorang akan gulingkan kita sebelum kita boleh gulingkan diorang, pasal diorang kuat. So kita nak ada Mahathir sebagai presiden, timbalan presiden Ghaffar Baba. So bila sampai masa kita nak jatuhkan Ghaffar Baba, senang. Ghaffar Baba is not strong. So mudah kita nak jatuhkan Ghaffar Baba and ambil alih sebagai timbalan presiden dan timbalan Perdana Menteri. So matlamat Anwar sokong tim A, iaitu Mahathir dan Ghaffar, ialah supaya senang nak jatuhkan mereka. Kalau sokong tim B, Tengku Razali dan Musa Hitam, susah nak jatuhkan mereka sebab mereka kuat. So itu game plan. So bila kita sudah faham, all out kita campaign untuk tim A, iaitu Mahathir dan Ghaffar. Bukan kerana kita nak mereka, sebab kita nak Anwar ni menang dan boleh duduk di bawah mereka dua orang dan sampai masa hancurkan dia orang. Benda ni berlaku tahun 91. So 91 tu we are talking about tadi tahun 87. So tahun 91 Anwar made his move. Anwar made his move pertama sekali ambil alih sebagai Menteri Kewangan. So bila Anwar ambil alih sebagai Menteri Kewangan, of course dengan direstui oleh, diperkenan oleh Tun Daim Zainuddin, tanpa persetujuan atau sokongan Tun Daim Zainuddin, Anwar tak boleh jadi Menteri Kewangan. So Anwar became Menteri Kewangan 91 and join gang Mahathir. So kita ada a team Mahathir, Daim, Anwar. So Mahathir, Daim, Anwar tu regu tu, it was a tag team of 3 people. So dengan Mahathir, Daim dan Anwar was very strong. Sebab dia duduk di bawah the two warlords lah, boleh dikatakan. The two warlords of Mahathir and Daim. Anwar duduk dalam team warlord. So Anwar start making his move. So 91 dia jadi Menteri Kewangan. Target dia 93, 2 tahun dia ambil alih sebagai timbalan. So starting 91 tu, apabila Anwar Menteri Kewangan, dia curah duit. Dia curah duit merata. Pink form lah. Oh, kalau orang yang dunia korporat ni, mungkin yang budak-budak baru ni, budak baru keluar sekolah ni, ataupun geng kampung UMNO ni, dia orang tak faham apa dia pink form. Ni kebetulan saya pakai pink shirt ni. Okay.
Tapi maknanya pink form tu is a machine chop duit, a money printing machine. So dia tabur pink form lah, inilah jawatan, dia lantik orang ni maju ikan punya chairman, orang ni jadi Bank Simpanan Nasional chairman, macam-macam GLC diberi kepada geng-geng dia. So kalau tengok di sini ni, pengerusi bank ni orang dia, pengerusi maju ikan orang dia, pengerusi ni, asal ada saja GLC ataupun satu pertubuhan ke syarikat ke apa saja yang ada link dengan kerajaan atau dengan UMNO, dia masuk orang dia merata. And this one went on until 2 tahun, sampai Ghaffar nampak yang dia memang tak boleh menang dah. Anwar dah too strong. Dah 2 tahun Anwar jadi Menteri Kewangan, dia dah kuat sangat. Ghaffar pun tarik diri, Anwar ambil alih sebagai timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Dan Anwar mula bergerak untuk nak ambil alih sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri. So dia mula bergerak selepas tu until tahun 98, apabila apabila Mahathir nampaknya dia sudah dikepung, dan tunggu masa saja Anwar nak pancung dia, ambil alih sebagai Presiden UMNO dan sebagai Perdana Menteri. So Mahathir buat preemptive strike lah, sebelum Anwar boleh ambil keluar keris dia tu, yang dia duk kata 3-4 hari dulu dia akan mempertahankan kerajaan dengan keris. Sebelum Anwar boleh ambil keluar keris dia, Mahathir ambil keluar keris dia dulu, tikam Anwar. So 98 September tamat riwayat politik Anwar di dalam UMNO. Tapi Anwar masih yakin kalau nak jadi Perdana Menteri kena melalui UMNO. Kalau tak melalui UMNO, susah nak jadi Perdana Menteri. Sebab tu Anwar suruh Zaid Hamidi duduk dalam UMNO. Ini tahun 98. Zaid Hamidi kena tangkap sekali dengan Anwar tu, ISA. Special Branch tahu. SB tahu yang Zaid Hamidi ni orang Anwar. Dan bila dia orang tangkap Anwar, dia orang tangkap Zaid Hamidi sekali. Tapi Zaid Hamidi tidak keluar dari UMNO macam yang lain-lain tu. Yang lain semua keluar UMNO. Keluar UMNO dan masuk parti baru, Parti Keadilan Nasional. Zaid Hamidi duduk dalam UMNO dengan beberapa orang lah. Dan dia duduk dalam UMNO sebab diarah oleh Anwar untuk duduk dalam UMNO. Anwar nak ambil alih UMNO. Dia perlu Zaid masih kekal dalam UMNO supaya dia boleh ambil alih UMNO. Apabila Anwar dibebas dari penjara tahun 2004, Anwar cuba masuk balik UMNO melalui Abdullah Badawi. Bila Anwar buat deal, ini Khairi boleh cerita. Tanyalah Khairi Jamaluddin cerita sebenar tentang macam mana Abdullah Badawi dengan bantuan Khairi nak cuba bawa Anwar balik ke UMNO tahun 2004. Tapi Parti Keadilan sudah ditubuhkan tahun 99. 5 tahun dulu. Kalau Parti Keadilan sudah wujud 5 tahun sebelum tu, apa sebab Anwar ni nak balik ke UMNO? Anwar 2004 dia bukan ahli PKR atau Parti Keadilan Nasional. Dia tak jadi ahli parti. Dia duduk luar parti, tak pegang tak menjadi ahli, tak usah cerita pegang jawatan. Ahli pun tak. Sebab kalau dia sudah jadi ahli PKR, dia nak balik ke UMNO susah. So dia tidak masuk PKR, dia tidak sign borang ahli PKR. Bermaknanya Anwar tidak ada parti. 2004, he's not a member of any political party. 2004. So dia cuba nak balik ke UMNO dengan bantuan Khairi dan bantuan Pak Lah. Ini Khairi boleh cerita. Tapi Mahathir sekat. Mahathir kata
no way Anwar boleh dibenarkan balik ke UMNO. Jadi benda ni dibawa ke mesyuarat MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, tolak. Majoriti tolak. Yang sokong pun dah tak beranilah nak tunjuk sokongan openly. So, oleh kerana MKT dan desakan Tun Dr. Mahathir tak mau Anwar balik ke UMNO, maka permohonan Anwar ataupun cadangan Anwar balik ke UMNO tahun 2004 gagal, ditolak. Masa itulah baru Anwar isi borang jadi ahli PKR. So he became a PKR member in 2004 selepas UMNO, Mahathir dan Majlis Tertinggi tolak ni permohonan untuk Anwar kembali ke UMNO. 2004 baru perkara tu berlaku. So Anwar memang dari awal wants to be in UMNO. Bila dia di penjara 5 tahun, dia tubuh parti baru, parti PKR, yang presiden dia Dr. Wan Azizah, isteri UMNO. But Anwar was not a PKR member. Sampai dia keluar penjara 2004, juga dia tidak menyertai PKR sebagai ahli. He wants to go back to UMNO. Tapi bila disekat oleh Mahathir, disekat oleh MKT, akhirnya mau tak mau terpaksa isi borang jadi ahli PKR. Tapi dia masih nak kontrol UMNO. Kalau dia tak boleh kontrol UMNO sebagai presiden, sebab dia tidak boleh kembali ke UMNO sebagai ahli dan tidak boleh jadi presiden UMNO, dia akan kontrol UMNO through proxy. Proxy yang akan jadi presiden UMNO. Dan if he cannot go back into UMNO and control UMNO, he will control UMNO by remote control. Dari luar, dia akan control UMNO. Hari ini, ataupun 2 hari dulu, hari Sabtu, Anwar sudah control UMNO. Anwar already own UMNO, memiliki UMNO. Oleh kerana presiden, timbalan presiden, kebanyakan, majoriti MKT, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, orang Anwar. Cuma satu mungkinlah bukan orang Anwar, Johari Ghani. Naib seorang dari 3 naib presiden UMNO. Yang lain, Lokman Adam, Isham Jalil dan lagi 2 naib presiden. So 2 dari 3 naib presiden dan majoriti Majlis Tertinggi UMNO orang Zahid, bermaknanya indirectly orang Anwar. Today UMNO is owned by Anwar Ibrahim. UMNO bukan lagi miliki 3.5 juta ke 3 juta ahli. Ahli UMNO don't own UMNO. Anwar owns UMNO. Ini what has happened. Ini yang telah berlaku hari Sabtu baru ni. Dan Anwar punya long term plan, long range plan, rancangan jangka masa panjang untuk kontrol UMNO sudah berlaku 2 hari dulu. And today maknanya if I cannot own UMNO from inside, I will do a reverse takeover on UMNO from outside. So today UMNO ni bukan lagi parti memperjuangkan Melayu, bukan lagi parti untuk nak pelihara hak Melayu, ialah parti untuk menentukan yang Anwar Ibrahim boleh kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia, sebab untuk continue untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, untuk kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia, you kena terlebih dahulu memiliki UMNO. Mahathir knew this. Tengku Razali knew this. Najib Tun Razak knew this. Ismail Sabri Yaakob juga tahu
Dan Anwar make sure that dia punya kedudukan sebagai Perdana Menteri Malaysia kekal dan selamat, dengan UMNO diletak di dalam poket dia. UMNO is in Anwar's pocket. So Anwar will continue as Prime Minister hingga ke satu hari di mana UMNO boleh dikuburkan atau boleh dimatikan atau boleh dihancurkan. So itu yang Anwar sangat-sangat takut. Dia tahu kalau kita nak pancung dia, kita terlebih dahulu kena pancung UMNO. Apabila UMNO sudah dipancung, barulah Anwar boleh dipancung. Assalamualaikum. Salam sejahtera.